رأت الأطيار تشدو بليالي المولد وبريد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد محيي النفوس صلاة تسعدنا بها في جميع الدروس وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين. أما بعد. قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه. اعلم أن العلم والعبادة جوهران لأجلهما كان كل ما ترى وتسمع من تصنيف المصنفين وتعليم المعلمين ووعظ الواعظين ونظر الناظرين، بل لأجلهما أنزلت الكتب وأرسلت الرسل ولأجلهما خلقت السماوات والأرض وما فيها. Kata Hujjatul Islam Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu ta'ala di dalam Ihya Ulumuddin. Kata beliau, ketahuilah bahawasanya ilmu dan ibadah merupakan dua intipati yang berada di dalam Al-Quran, yang kerana kedua-duanya lah diturunkan Al-Quran, dan juga kerana kedua-duanya lah juga dikarang segala karya-karya ulama-ulama dan pengajaran segala orang-orang yang mengajar. Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala menyebutkan, lihatlah kepada dua ayat. Yang pertamanya dalam surah At-Talaq ayat yang ke-12, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilmah. Bermaksud firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah lah Tuhan yang telah menciptakan 7 lapisan langit dan 7 lapisan bumi, dan Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang mengurus tadbir urusan di antara langit dan bumi, lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, supaya kamu mengetahui bahawasanya Allah itu Tuhan yang amat berkuasa atas segala-galanya, wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilmah, dan bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala meliputi ilmunya terhadap segala sesuatu. Maka dalam ayat yang pertama ini Imam Ghazali menunjukkan bahawasanya ilmu merupakan satu perkara yang disebut sebagai asas di dalam Al-Quran, sebagai panduan hidup. Ayat yang kedua kata Imam Ghazali ialah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dalam surah Az-Zariyat ayat 56, yang bermaksud firman Allah Subhanahu wa ta'ala, tidaklah kujadikan jin dan manusia melainkan untuk kerana menyembah aku. Maka dua ayat ini menunjukkan bahawasanya ilmu dan ibadah ialah perkara-perkara yang menjadi asas dalam kehidupan dan menjadi rangka kefahaman Islam yang kita ambil daripada Al-Quran, dan daripadanya jugalah terbinanya segala panduan-panduan hidup berasaskan kepada Al-Quran, seperti mana yang disebutkan oleh beberapa ulama yang lain. Yang terdapat di dalam Quran itu isinya, yang pertama ialah hukum hakam, yang keduanya ialah perintah dan larangan, yang ketiganya ialah perumpamaan, yang keempatnya ialah kisah-kisah dan i'tibar, yang kelimanya ialah hukum dan juga segala yang berkaitan dengannya. Berdasarkan kepada dua pendapat, berdasarkan kepada dua ayat yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali tadi, menunjukkan kepada kita bahawasanya kefahaman yang sebenar di dalam Islam ialah penghasilan ilmu yang sebenar, terutamanya ilmu tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seterusnya beramal dengan ilmunya dalam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka di dalam hadis Nabi SAW ada beberapa petunjuk yang boleh diambil seperti mana yang dinakalkan oleh alim ulama kita. Contohnya di dalam Al-Arba'in, himpunan 40 hadis Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Yang pertamanya seperti mana yang disebutkan di dalam Fawaidul Makkiyah oleh Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Sayyid Alawi As-Saqaf Al-Makkiyah rahimahullahu ta'ala, ialah hadis berkenaan tentang niat, iaitu hadis riwayat daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya liyusibaha aw imra'atin liyankihaha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Yang bermakna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya sahaja segala amalan itu berdasarkan kepada niatnya. Dan setiap manusia itu amalannya ditimbang dan diukur kerana niatnya. Maka sesiapa yang berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasul dengan niatnya yang sebegitu, maka hijrahnya itu dikira kerana Allah dan kerana Rasul. Dan sesiapa yang berhijrah kerana tujuan mencari keuntungan dunia ataupun demi perempuan yang untuk dikahwininya, maka hijrahnya itu dikira dengan niatnya yang tersebut. Maka di dalam hadis ini menunjukkan bahawasanya amalan yang kita lakukan bergantung kepada niat yang kita dahulukan. Setiap amalan yang kita buat dikira berdasarkan kepada niat yang telah kita hadirkan ketika mana kita mulakan perbuatan tersebut. Baiknya niat kita dengan perbuatan tersebut akan menghasilkan pahala, jahatnya niat kita dengan perbuatan tersebut akan memberikan janjian ancaman siksa daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalamnya boleh kita ambil kesimpulan bahawasanya segala perkara yang kita lakukan di dunia ini, daripada perkara-perkara yang bukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan niat yang tepat akan menjadi ibadah kepada Allah. Inilah salah satu daripada cara untuk melaksanakan tuntutan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya seperti mana yang telah ditunjukkan oleh Al-Imam Al-Ghazali tadi di dalam ayat wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Maka amalan kita, gerak kerja kita, perancangan kita, tutur kata kita dan sebagainya, sekiranya didasari oleh niat yang baik, akan menghasilkan pahala dan juga kebajikan buat diri kita, dan juga khazanah amalan yang baik untuk dibawa ke akhirat nanti. Semoga dengan kefahaman ini dapatlah kita beramal dengannya, dan semoga kita dapat membetulkan niat kita dalam segala urusan. Mudah-mudahan dia menjadi pertaruhan kita di akhirat kelak. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Ra'atil atyar tashdu bi layalil mawlidi wa